Salam sejahtera Malaysia, dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, setelah Daim Zainuddin berdolak-dalik melalui kenyataannya, akhirnya SPRM bangkit semula, tampil memberikan penjelasan yang pasti buat game over untuk Daim Zainuddin. Rupanya dalam kenyataan Daim Zainuddin, tak semua disebut oleh Daim Zainuddin. Ada benda yang dia tak sebut rupanya, supaya nampak dirinya seperti seolah-olah betul-betul 100% innocent. Rupa-rupanya ada benda juga yang dia tak sebut. Tapi tidak pasti kenapa Daim Zainuddin tidak sebut tentang perkara itu. Dia tidak sebut, dia hanya sebut tentang dia sampai sekarang tidak diberitahu kenapa. Macam-macam lagi lah yang Daim Zainuddin cakap melalui kenyataan media itu. Tapi rupanya ada benda dia tak cakap. Ini SPRM berikan. Ini saya ingin kongsikan kepada anda perkara-perkara yang sebenarnya mungkin anda tak tahu, yang Daim Zainuddin tak sebut dalam kenyataan media itu. Pertama, siasatan Tun Daim itu dibuat susulan oleh maklumat daripada kertas Pandora. Dalam kertas Pandora itu ada nama Daim Zainuddin. Jadi memanglah SPRM buat siasatan lah. Kemudian SPRM sebagai satu rangka siasatan kepada Daim Zainuddin, maka dimintalah Daim Zainuddin untuk buat pengisytiharan harta, sama ada di luar negara, di dalam negara, di mana-mana sajalah, termasuk planet-planet lain kalau ada. Sama ada sampai di planet Pluto kah, di bulan kah. Dan Daim Zainuddin pun tak beritahu. Rupa-rupanya siasatan oleh SPRM itu sudah berjalan pun sejak Februari yang lalu lagi. Bukan baru nih. Sudah lama SPRM buat siasatan sejak Februari lagi. Jadi bukannya baru kemarin, bukannya baru siasat terus sita menara ilham. Tidak. Siasatan sudah lama dibuat. Dan ada lagi perkara yang ramai tak tahu, yaitu tentang bagaimana siasatan itu dilakukan, sama ada Daim Zainuddin sudah diberikan peluang atau tidak. Jadi menurut Akta 694 di dalam Section 36-1-A, SPRM telah diserahkan notis kepada Daim Zainuddin pada 7 Jun lalu lagi, yang menghendaki beliau untuk mengisytiharkan harta aset miliknya. Kemudian bagaimanapun Daim, yang Daim tak beritahu nih, Daim telah memohon kepada SPRM untuk lanjutan sebanyak 5 kali. Jadi maksudnya SPRM telah pun memberikan peluang kepada Daim Zainuddin sebanyak 5 kali kepada Daim Zainuddin untuk pengisytiharan itu. Bukannya terus-terusnya 5 kali nih. Orang biasa dapat 3 kali mungkin. Daim Zainuddin dapat berapa? 5 kali. 5 kali permohonan untuk penangguhan pengisytiharan tersebut. Tapi dia tak buat juga. Akhirnya tak adalah pilihan untuk SPRM selain daripada menyita menara ilham. Sebab dia sudah 5 kali diberi peluang, tapi tidak juga berikan kerjasama sepenuhnya yang terbaik kepada SPRM. Jadi itulah yang Daim Zainuddin tak beritahu. Jadi Daim Zainuddin sebenarnya sebelum buat kenyataan seperti terlalu innocent, perlu dulu memberitahu apa yang sepatutnya semuanya. Okey? Alright, boleh keluar.
Hantar anak ke sekolah, dorang keluar sudah. Okey, hati-hati memandu. Okey, ini hari pertama tahun 2024. Jadi sudah 5 kali sebenarnya. Sudah 5 kali sebenarnya Daim Zainuddin dapat peluang daripada SPRM. Yang mana orang biasa mungkin 2-3 kali diberi peluang, Daim Zainuddin 5 kali. Jadi kenapa yang ini pula Daim Zainuddin tidak beritahu kepada dunia yang bahawa dia telah diberikan peluang sebanyak 5 kali. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya masih ramai lagi rakyat Malaysia. Rupa-rupanya ramai lagi rakyat Malaysia yang tidak tahu sebenarnya kenapa Daim Zainuddin dalam keadaan masalah besar sekarang ini. Kenapa kekayaan Daim Zainuddin sekarang ini disiasat oleh SPRM? Dan ramai lagi rakyat Malaysia sebenarnya, rupa-rupanya lebih daripada 50% rakyat Malaysia tidak tahu kenapa harta 60 tingkat Menara Ilham milik keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin disita oleh SPRM. Sampai ramailah buat andaian yang tak munasabah, andaian yang tak logik. Ramailah yang tuduh Anwar, tuduh SPRM sebab tak tahu apa-apa. Rupa-rupanya ini sebab utama bangunan itu disita. Dan notis penyitaan itu sebenarnya telah dibuat pada 18 Disember melalui satu ruang pemberitahuan sebuah portal berita yang ditandatangani oleh Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garib. SOP-nya sudah betul. Lepas itu ditujukan kepada pendaftar hak milik pejabat pengarah tanah dan galian wilayah persekutuan. Kenapa dia disita? Kerana ini berkaitan dengan satu siasatan yang sedang dilakukan oleh SPRM. Berkaitan dengan satu transaksi yang sangat luar biasa besar. Bayangkan pada tahun 1997 perkara ini berlaku. Nilai wang pada waktu itu berapa? Dan nilai wang pada waktu sekarang ini berapa? Bezanya. Bayangkan transaksi keuangan. Inilah yang berlaku pada tahun 1997. Berjumlah berapa? 2,3 bilion ringgit. 2,3 bilion ringgit. Ini bukan sedikit. Ini bukan sedikit. Ini besar jumlahnya. Jadi, inilah yang sedang disiasat oleh SPRM berkaitan transaksi korporat, yaitu bernilai 2,3 bilion pada November tahun 1999. Yang membabitkan Renung Berhad. Dan United Engineers Malaysia Berhad, UEM. Ini merupakan dua entiti. Dua entiti yang sebenarnya rupa-rupanya bila disiasat. Menurut laporan, dua entiti ini adalah bekas tonggak perniagaan. Bekas tonggak perniagaan yang dikaitkan dengan UMNO pada ketika parti itu mentadbir negara. Waktu itu siapa bos UMNO? Siasatan itu kesinambungan daripada pendedahan. Ini kesinambungan juga daripada pendedahan satu dokumen sulit daripada satu badan yang disebut International Consortium of Investigative Journalists, iaitu berhubung dengan transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir. Jadi susulan daripada itu, SPRM pada bulan Jun yang lalu telah membekukan akaun bank. Akaun bank berjumlah lebih 39 juta ringgit Malaysia. Di antara lain, pada waktu itu disebutkan antara lain ialah yang membabitkan milik bekas Menteri Kekanan, dua ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan keluarga mereka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye.